Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam hashtag United Creators. Salam Sindik 2022. Okey, jadi alhamdulillah dalam himpunan khas pada hari ini kita telah dapat mendengar keluhan, harapan anak-anak kita yang 5 orang tadi ni. Ada 2 orang daripada sekolah rendah dan 3 orang daripada sekolah menengah. Okey, jadi sebenarnya apa yang saya nak sampaikan ni, saya tak dengar pun apa yang anak-anak ni nak sampaikan pada hari ni. Tetapi saya membuat satu rumusan apa yang saya hendak kita laksanakan pada tahun 2023 ni. Ya, kalau ikut tempoh masa saya jadi pengarah pun dah nak masuk tahun ketiga, bulan 7 2023, bermaksudnya banyaklah tempoh 3 tahun saya menjadi pengarah. Okey, jadi yang paling utama sekali tuan-tuan, bila kita bercakap tentang macam adik tadi cakap tentang PBD dan sebagainya, saya hendak kita lah cikgu-cikgu ni, pegawai-pegawai pun untuk menghayati apa yang saya tunjukkan di stream ni, iaitu yang pertamanya, love what you teach. Ya, kita ni kena ada satu rasa yang kita suka lah apa yang kita ajar tu, apa yang kita sampaikan kepada pelajar tu, kita mesti rasa suka, rasa gembira. Yang ini mungkin saya boleh kaitkan dengan indeks kegembiraan yang selalu saya cakap pada sekolah-sekolah, bahawa sekolah-sekolah perlu meningkatkan indeks kegembiraan pelajar. Tetapi ini yang lebih penting, tuan-tuan dan puan-puan. Love who you teach more. Kita hendaklah menyayangi, menyukai siapa yang kita ajar tu, iaitu anak-anak murid kita. Macam yang 5 orang tadi lah. Jadi bermaksudnya di sini, bila kita membicarakan tentang PBD, bila kita membicarakan tentang bilik kreativiti, bawa handphone dan sebagainya tu, maka kita perlu melahirkan rasa kasih sayang yang mendalam kepada anak-anak yang kita ajar. Jadi saya percaya kalau kita boleh melaksanakan kedua-dua perkara ini, maka saya percaya pendidikan di Perlis ini akan berubah. Bukan sahaja kita nak mengejar grade purata negeri dalam SPM, bukan saja kita nak mengejar TP5, TP6, tetapi yang pentingnya kita nak melahirkan manusia ataupun sumber manusia yang lebih baik, kerana better people. Ya, manusia yang lebih baik akan melahirkan better Perlis, akan menjadikan Perlis ini lebih baik. Jadi itu kesimpulan yang saya hendak buat di sini, dan sekarang saya nak memberikan tuan-tuan dan puan-puan 10 perkara yang saya harap akan dapat kita laksanakan. Tetapi sebenarnya perkara yang kita nak laksanakan ini dia tertakluk kepada pekeliling dan sebagainya. Bagaimanapun saya percaya kalau niat kita baik, maka kita sentiasa perlu ada apa yang kita katakan sumber alternatif yang lain untuk kita melaksanakannya. Okey, yang pertama, dia lambat keluar sikit sebab ini juga masalah bila kita berhadapan dengan teknologi. Okey, yang pertamanya saya nanti akan keluarlah, saya cakap tentang teknologi. Macam yang tadi dia pelajar tu dia berkata bahawa dia bukan generasi baby boomers, dia generasi Z, generasi Z, generasi yang terkini lah. Okey, jadi yang pertamanya adalah tentang teknologi. Okey, yang saya sangat bersetuju bahawa smartphone ini wajar kita benar digunakan di sekolah. Tetapi apa yang saya nak cakap di sini adalah dia mestilah dengan kawalan. Dan alhamdulillah pelajar tadi telah menyatakan bahawa mereka sedia untuk bekerjasama dengan kita guru-guru dalam mengenal pasti yang penggunaan telefon ini akan dikawal dengan baik
Maka pada saya, kalau kita boleh kawal penggunaan telefon ini, smartphone ini, maka sebenarnya tak ada isu. Walaupun kita katakan tak dibenarkan bawa ke sekolah, tetapi kalau ada kawalan daripada cikgu hanya digunakan untuk perkara-perkara yang tertentu dan kemudian dikutip semula, pada saya tak ada isu. Pada saya tak ada isu tentang perkara ini. Boleh sahaja digunakan sebab kegunaannya kalau kita lihat adalah sangat positif. Okey, kita juga perlu melihat bahawa di kelas-kelas, di sekolah-sekolah, ada sekolah-sekolah di Perlis ni yang sudah ada televisyen disediakan di setiap bilik-bilik darjah. Jadi ini juga perkara yang pada saya cukup membantu guru-guru. Guru boleh hanya menggunakan smartphone mereka, menggunakan iClass dan sebagainya, dan banyak sumber-sumber pendidikan boleh disampaikan dengan cara yang menarik kepada anak-anak kita. Jadi tentang penggunaan teknologi ini, saya tak ada isu lah sebenarnya. Cumanya apa yang kita kena lihat adalah kita cuba mencari cara alternatif penggunaannya. Dan memang kita akui teknologi ini sangat banyak membantu. Tetapi teknologi ini hanyalah perkara sampingan. Yang pentingnya adalah hati kita. Seperti mana yang saya kata tadi, love to teach and teach kepada anak-anak ini dengan rasa kasih sayang. Okey, yang keduanya adalah berkaitan dengan bila saya cakap tentang 4-day schooling ni, mungkin saya tak boleh mengubah nak bersekolah 4 hari. Tetapi apa yang saya maksudkan di sini, semasa kita ber-PKP dulu, kita banyak menggunakan platform online. Bahkan di SSTP saya melihat guru-guru ini keluar masuk untuk direkod, untuk buat live dan sebagainya, untuk mengajar secara online. Apa yang saya maksudkan di sini adalah bermaksudnya online ini perlulah kita teruskan. Perlulah kita teruskan. Jadi bermaksudnya kalau di sini, kalau saya lah ada kuasa, mungkin kita ni sekolah secara bersemuka 4 hari saja. Tetapi pada hari Jumaat itu kita ni buat online je lah dengan pelajar-pelajar kita. Mereka ni duduk di rumah, kita pun duduk di rumah, kita buat pembelajaran secara online. Tapi tak bolehlah lagi sekarang. Kan, sebab ini memang telah ditetapkan dalam akta sekolah kena 5 hari. Jadi mungkin apa yang saya nyatakan di sini adalah penggunaan online ini hendaklah diteruskan dengan anak-anak kita. Sebelah petang mungkin cikgu-cikgu tak perlu hadir untuk kelas tambahan dan sebagainya, tapi cikgu boleh buat secara online. Sebelah malam boleh juga dibuat secara online, ataupun pada hari Sabtu, hari cuti dan sebagainya, boleh buat kelas secara online. Tak perlulah nak hadir ke sekolah secara fizikal, kerana kita telah ada kemahiran untuk perkara-perkara ini, platform online ini. Okey, yang ketiga, okey, yang ini adalah mungkin ada banyak kaitan dengan PBD ya. Saya pernah membaca satu artikel. Kenapa orang Israel ni, yalah kita memang tak suka orang Israel kan. Kita dalam pasport kita pun tulis boleh melawat ke semua negara dalam dunia kecuali negara Israel. Yang dia buat YouTube yang dia melawat negara tu, saya pun tak ingat siapa nama dia. Dia terpaksa mendapatkan pasport yang kedua, iaitu satu negara di Kepulauan Caribbean, untuk dia masuk ke negara kita nak buat video tentang Malaysia. Whatever it is, Israel ni tuan-tuan, kalau anak kita masuk ke universiti dia untuk mendapatkan ijazah dalam bisnes, dalam perniagaan, final projek yang pelajar ini mesti buat adalah satu projek perniagaan yang akan memberikan dia keuntungan $20,000. Kalau dia tak berjaya mendapat keuntungan $20,000, maka dia takkan graduate daripada universiti tersebut. Jadi saya melihat ini sama juga anak-anak kita, bila dia nak melangkah daripada darjah 6 pergi ke tingkatan 1, dia nak melangkah daripada darjah 3 masuk ke tahap 2, dia nak melangkah daripada tingkatan 3 masuk ke tingkatan 4, daripada growth oriented kepada exam oriented, ataupun dia nak melangkah keluar daripada tingkatan 5 masuk ke pre universiti ataupun masuk ke matrikulasi dan sebagainya. Maka pada saya, kita sudah perlu
melihat kepada pelajar-pelajar ini menghasilkan projek-projek yang mikro, kan, yang besar. Okey, supaya kita boleh memberikan dia TP-TP yang sebenarnya wajar diberikan kepada dia. Saya sangat suka apabila saya melihat kepada silibus International Baccalaureate yang ada di Sekolah Datuk Syekh Ahmad, yang mana pada penghujung tahun para pelajar akan membuat projek. Okey, dan mereka ini akan dinilai kepada projek-projek mereka. Jadi saya percaya ini sebenarnya sudah wajar kita laksanakan di Negeri Perlis, bukan saja projek mikro, tetapi pada setiap tahun para pelajar ini juga mungkin terlibat dengan pelbagai projek mikro. Dan inilah yang disampaikan oleh pelajar yang terakhir tadi, bagaimana integration of subjects ini boleh dilihat dalam sesuatu projek itu. Kan, jadi inilah apa yang saya harapkan dapat kita laksanakan. Dan hari ini juga kalau sekejap lagi kita melawat ke Expo Digital, kita akan dapat melihat sebenarnya pelajar kita ni sangat kreatif dalam melaksanakan pelbagai-pelbagai aktiviti dan juga projek. Okey, next. Okey, apa yang saya cuba lakukan pada hari ini sebenarnya adalah memberikan students power kepada mereka, memberikan lebih ruang kepada mereka untuk bercakap, memberikan lebih peluang kepada mereka untuk menjadi berani, memberi peluang kepada mereka untuk menghasilkan 4 self, iaitu 4 self ialah self confidence, self motivation, self esteem dan juga self belief. Kerana saya percaya kalau pelajar kita ini ada 4 self ini, tak ada masalah untuk mereka berdiri di atas pentas ini, untuk mereka pergi bersaing dengan pelajar-pelajar daripada negeri lain, ataupun mungkin untuk mereka bersaing dalam peringkat global. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada saya pendekatan yang kita terlalu mahukan, pelajar terlalu menghormati kita sehinggakan pelajar itu takut hendak menyampaikan apa-apa sahaja kehendak mereka itu, pada saya kita sudah berakhirlah zaman itu. Bermaksudnya kita perlu melihat bahawa sekiranya pelajar itu memberikan pendapat mereka, memberikan apa yang mereka mahu, bukanlah kita katakan mereka ini kurang ajar, kurang sopan ataupun apa-apa, tetapi ini adalah ruang yang kita perlu beri pada mereka. Kan, dan saya sebenarnya akan mengambil inisiatif kepada apa sahaja yang diberikan oleh para pelajar tadi. Contohnya, saya membawa konsep redesign kepada sekolah-sekolah. Tapi ada sekolah yang sambutlah dengan begitu baik sekali, ada sekolah yang sambut sikit-sikit, ada sekolah yang cuba nak buat benda tu tapi sampai sekarang tak jadi-jadi, ada sekolah juga yang langsung tak minat nak sambut konsep redesign yang saya bawa. Kerana pada mereka untuk kekal secara yang lama, yang old school ni, pada mereka tak ada masalah. Tapi apa yang cuba disampaikan oleh anak-anak kita tadi sebenarnya adalah konsep redesign. Dalam isu PVD, dalam isu telefon, dalam isu kreativiti, dalam isu asrama dan sukan dan sebagainya, sebenarnya adalah konsep redesign dalam pendidikan kita. Redesign ni ada 4, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu content, approach, space dan juga marketing. Jadi mungkin apa yang dinyatakan oleh adik kita tadi daripada LJKC ini adalah redesign of space. Dia memerlukan space yang baharu, space yang baharu untuk dia release tension, untuk dia rasa gembira. Kerana mungkin apa yang kita berikan kepada mereka sekarang ini terlalu membebankan mereka ataupun terlalu banyak desakan-desakan kepada mereka. Okey, jadi inilah yang saya harapkan cikgu-cikgu yang ada bersama-sama saya di dalam dewan ini ataupun secara live, berilah lebih kuasa kepada anak-anak kita ni untuk menyampaikan hasrat mereka. Dan kalau kita rasa hasrat itu boleh kita turuti, maka kita penuhilah hasrat tersebut. Okey, seterusnya. Okey, ini satu perkataan yang mungkin agak
Aku kata susah nak faham. Sneakers lah. Apa dia sneakers? Sneakers ni kasut sukan. Apa yang saya cuba masukkan di sini bahawa kita juga dengan melihat kepada generasi yang ada di hadapan kita ini, maka wajarlah juga kita memfleksibelkan sedikit sebanyak peraturan-peraturan sekolah yang ada. Kan sekarang pun saya tengok banyak sekolah-sekolah yang sudah mula membenarkan pelajar-pelajar ini memakai t-shirt dan juga pakaian sukan ke sekolah, mengambil kesempatan daripada hari itu adalah hari physical education ataupun hari itu adalah hari pendidikan jasmani. Jadi saya nampak inilah benda-benda yang menyeronokkan pelajar kita. Walaupun mereka ni diberikan kebenaran 2 kali atau 3 kali. Kita juga boleh menggunakan kebijaksanaan kita. Contohnya kalau pelajar itu hari itu ada buat projek dan sebagainya, apa salahnya kalau kita berikan kebebasan mereka untuk mereka memakai pakaian sukan dengan kasut sneakers dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, win and win situation itu pada saya dalam sistem pendidikan ini harus berlaku. Jangan kita melihat diri kita semasa kita bersekolah dahulu, maka segala perkara yang orang kata terlalu rigid itu kita hendak bawa kepada pelajar kita yang ada sekarang. Saya melihat sebahagian sekolah di Perlis ini, pada hari Khamis pelajar kena pakai batik, tuan-tuan. Saya pun tak tahu lah tuan-tuan daripada mana tuan-tuan ambil peraturan ini. Pakai batik hari Khamis ini, nak cerita bagi untuk kaki tangan kerajaan. Ya, hampa pergi suruh budak-budak hampa pergi pakai baju batik tu buat apa? Cuba tanya mereka tengok. Suka ke pakai baju batik hari Khamis? Tobat jawapan dia, kami tak mau cikgu, beli 4 piece semua ni. Jadi tuan-tuan, cubalah sedikit sebanyak memahami anak-anak kita ini. Tuan-tuan, kan? Ada yang saya tanya, suka ke pakai songkok main sekolah ni? Tak tahulah, cikgu display kata saya ketua pengawas kena pakai songkok. Kamu suka ke pakai songkok? Tak suka. Tuan-tuan, fahamilah anak-anak kita, tuan-tuan. Saya pun tak suka pakai songkok. Nampak tak? Apa yang saya cuba sampaikan dalam perkataan sneakers allowed. Okey, berikanlah sedikit sebanyak kebebasan kepada mereka. Jangan kita melihat bagaimana cara kita dibesarkan dahulu, maka dengan cara itulah kita nak besarkan anak-anak kita. Dan tak boleh dah tuan-tuan, tak boleh dah. Okey, so saya harap anda semua boleh faham dengan apa yang saya cuba sampaikan. Tetapi apa-apa pun yang kita nak buat, bukanlah kita nak melanggar peraturan, bukanlah kita nak bulldoze peraturan, tetapi kita nak memberi flexibility dengan kawalan, with control, tuan-tuan. Okey, next. Okey. Saya dan tim JPN lately ni banyak sangat bercakap tentang fun learning. Okay, bila kita bercakap bagaimana pelajar ketika mereka masuk tadika sampai ke tingkatan 3, mereka ini di dalam growth oriented stage. Mereka hanya masuk dalam exam oriented stage pada ketika umur mereka 16 dan 17 tahun. Itu adalah konsep sistem pendidikan kita. Why? Hanya 16 baru exam oriented kerana pada awalnya pengembangan karakter pelajar itu, disiplin diri dia, self motivation, self yang saya katakan tadi perlu dibangunkan supaya bila mereka masuk 16 tahun untuk menghadapi exam oriented, maka tak ada masalah lah, dia boleh kawal diri dia. Kalau main game pun dia boleh kawal diri dia, main game 1 jam 1 hari saja. Apa game yang snap bagi kat dia 1 hari 1 jam saja, bukanlah sampai tak keluar bilik main game dan sebagainya. Ini sebenarnya yang kita harapkan melalui growth oriented. Okay, jadi bila cakap tentang fun learning ini tuan-tuan, isunya tuan-tuan, di kindergarten, di tadika pun sudah tidak ada lagi fun learning.
Bayangkan tuan-tuan, budak umur 5 dan 6 tahun di preschool sudah tidak didedahkan dengan fun learning. Nak warna. Okey, saya pernah tengok ada gambar ikan. Dalam tu dia pecahlah bahagian 1, 2, 3, 4. Kalau saya warna lah, kamu ambil krayon tu kamu warna lah. Kalau dia nak warna di luar ikan ni pun saya tak marah. Bagus saya akan kata. Tapi apa yang berlaku pada budak preschool kita, no, nombor 1 ni mesti kuning, nombor 1 mesti kuning, nombor 2 mesti biru, nombor 3 mesti hijau. Kalau nak ikut yang cikgu kata ni salah. Nampak tak tuan-tuan? Betapa daripada awalnya kita sudah mendedahkan kepada pendekatan regimented. Regimented ni askar dan polis yang guna tuan-tuan. Tetapi kita dalam sistem pendidikan di tadika pun sudah regimented. Petak 1 mesti merah. Cikgu kata merah. Nampak tak tuan-tuan? Jadi saya bercita-cita lah kalau boleh. Saya nak gunakanlah tagline ini. My school ni my playground. Bukanlah pi nak main-main, tetapi sekolah ini adalah satu tempat yang menyeronokkan untuk para pelajar di negeri Perlis. Sekolah ni adalah tempat yang dia boleh pergi main rugby. Dia boleh pergi kelas, dia boleh keluar balik daripada kelas pergi main rugby, masuk balik dalam kelas. Yang menyeronokkan dia. Okey, cikgu-cikgu semua ada anak, kebanyakannya ada anak lah. Cuba cikgu tanya anak cikgu, hari apa yang adik paling suka sekali pergi sekolah? Hari apa? Hari Jumaat kah? Hari ada PJ. Sebab tu bila result kita jatuh, bila result sekolah kita jatuh, cikgu yang paling bertanggungjawab sekali adalah cikgu PJ. Kerana dia telah gagal memberikan kegembiraan kepada budak-budak stres, budak-budak tak boleh dapat exam. Cikgu PJ yang paling berdosa sekali. Balik cari cikgu PJ. Pengarah kata, hanglah punya pasal result jatuh. Jangan dia kata, aku PJ apa kena mengena. Aku kena mengena lah kalau PJ dia tak seronok. Budak pun tak mau main sekolah. Jadi sebab tu saya nak menjadikan sekolah di negeri Perlis ni sekolah yang seronok. Seronok bukan beronok. Beronok tu orang buat kamu tu. Tahu beronok? Jadi itu yang saya letakkan my school, my playground. Bermaksudnya kalau pendekatan ini berjaya, kalau saya bagi pilihan adik yang duduk depan saya ni, adik hari ni nak pergi sekolah ke nak pergi Bukit Ayak? Bukit Ayak? Confirm pakai nak pergi Bukit Ayak lah. Lama tak mandi air sejuk. Tetapi saya nak pada satu hari nanti adik-adik ni akan jawab, no, saya tak mau pergi Bukit Ayak, saya nak pergi sekolah. Sebab sekolah lagi seronok. Ada projek yang saya nak buat dengan kawan-kawan saya. Ada benda yang saya nak buat dengan kawan-kawan saya. Itu yang berlaku di sekolah-sekolah di luar negara. Tak percaya tu. Ada bukti hidup tu. Ustaz Sabri. Dia dulu pernah bawa anak-anak dia ke sekolah di Australia. Tanyalah dia. Kalau hari ni the kids are given, okay, whether you want to go to amusement park or you want to go to the school, the kids will choose, I want to go to the school. Sebab sekolah ini menyeronokkan dia. So cikgu-cikgu yang ada bersama saya, yang duduk bersama saya live ni, cabaran kita, bolehkah kita jadi sekolah kita ni tempat yang menyeronokkan? Pada masa yang sama mereka boleh belajar, mereka boleh menguasai dan mereka keluar daripada sekolah dengan TP5, TP6. Itu cabaran kita cikgu. So jangan duduk lena sangat. Jangan duduk lena cikgu. Okey, PBD, relax. PBD ni tak ada periksa tak? Tak boleh cikgu. PBD ni sebenarnya lagi teruk kerja kita. Alright, okey, next. Okey, ni gambar nasi kandar. Nasi kandar. Tapi saya cari malah gambar bento tak jumpa, saya letaklah gambar nasi kandar. Saya mengharapkan, ni Cik Di. Saya mengharapkan Cik Di, kantin-kantin di sekolah kita ni boleh menggunakan konsep bento. Pelajar-pelajar ni diberi makanan yang sihat.
pelajar ni membayar secara cashless, secara advance kepada makcik kantin. Hari ni dia dapat sayur, sayur brokoli, dia dapat kemikai, dia dapat nasi, dia dapat ayam, masak halia. Kan? Saya mengharapkan bukan lagi kita ni duk makan hotdog lah, duk makan fries lah di kantin, macam-macam benda-benda yang tak boleh dijual, air sirap gunakan pewarna tu jual sampai RM1. Bukan lagi tu makanan yang kita kena bagi pada anak-anak kita ni. Jadi saya harap cikgu-cikgu balik bincang dengan PIBG supaya bento style ni boleh diperkasakan, diperoleh ni. Kan, itulah harapan saya. Okey, next. Bolehkah buat? Physical education is the first lesson policy. Setiap sekolah di Perlis ni, masuk sekolah 7.30 semua PE. Saya kalau jadi menteri pendidikan, saya akan buat polisi ni. Tapi malangnya saya bukan orang politik, tuan-tuan. Tapi saya boleh menyampaikan, kerana pada saya inilah mulanya kegembiraan anak-anak kita. Itu yang macam tuan-tuan jawab tadi, hari apa yang kita paling seronok pergi sekolah? Hari ada subjek PJ. Inilah dia. Tetapi bukanlah maksud saya PE lesson policy ni, tetapi bermaksud saya, tuan-tuan yang masuk first period bertemu dengan anak-anak ini perlulah memulakan hari mereka dengan mereka rasa gembira, mereka rasa seronok. Ini masuk-masuk, ni amal tak buat kerja ni. Hampa pergi mana semalam ni? Tengok bola, tengok World Cup ke? Kerja saya tak siap ni. Perang kan, habis 10 minit. Bukan cara macam tu cikgu. Cara dia lesson yang pertama tu. Kalau dalam kami dia buat camp-camp motivasi, dia panggil energizer. Apa salahnya first period tu ajar budak-budak tu menari chicken dance? Salah ke? Salah ke? Tak salah. Pada saya itulah kegembiraan yang mereka nak. Mereka bukan nak hari pertama datang sekolah jumpa cikgu kena marah. Itu maksud saya. Berikan program ataupun aktiviti energizer pada anak-anak kita ni pada setiap lesson, ataupun kita panggil dia sebagai apa? Dia nak mulakan tu lah. Dia panggil apa pula? Okey, yang itu. Okey, next. Dah habis lah. Okey, yang ni juga satu perkara. Hari ni saya tak pastilah. Saya beritahu lah kat orang kru SSTP ni. Saya nak, saya kata, budak-budak yang main cakap di depan ni bukan budak-budak yang wakil dilam sekolah. Bukan budak-budak yang wakil pertandingan bercerita sekolah. Bukan budak-budak yang wakil pidato sekolah ataupun pembahas sekolah. Saya nak budak-budak yang biasa-biasa saja, yang tak pernah lagi berdiri atas pentas. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok saya hari ni lah, kan? Kalau tuan-tuan tengok saya hari ni, cara saya cakap atas pentas ni, tuan-tuan mesti kata lah, tuan-tuan kata hebat itu pulang lah. Tapi tuan-tuan mesti kata, Arah ni dulu korang-korang dia timbalan ketua pengawas pun. Kan? Tuan-tuan mesti ada, ataupun paling-paling tidak dia ni pembimbing rakan sembahyang ni. Dia tak? Saya tuan-tuan di sekolah dulu naik pentas, bercakap atas pentas ni tak pernah tuan-tuan. Dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5 saya tak pernah naik atas pentas sekolah bercakap. Tak percaya, tanyalah GB sekolah Jelempuk, Syam Tocok kawan ni, satu sekolah. Saya mula-mula bercakap di depan ramai ni dalam kelas masa saya masuk universiti. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku kat saya? Saya rasa lutut saya ni belakang. Tak pernah cakap tuan. Sebab apa? Sebab saya di sekolah dulu jawatan paling hebat saya pegang adalah Head Quartermaster. Tahu apa dia Head of Quartermaster? Jaga skor sukan tuan-tuan, ketua jaga skor sukan. Tapi itulah tuan-tuan asas kepada aspek kepimpinan dan pengurusan saya. Saya sangat berhutang budi dengan seorang cikgu siswa sukan itu, nama dia Mr. Kok Kicai. KOK bukan Singo CK Mr. Kok Kicai.
yang melihat bahawa saya ni mengaji pun tak apa pandai. Dia ambil saya jadi stor sukan. Dia suruh saya manage stor sukan tu. Jadi itulah sebenarnya tuan-tuan kekuatan saya yang ada pada hari ini, yang menjadikan saya boleh uruskan JPN ini. Saya boleh bercakap di depan ini. Saya boleh berkomunikasi dengan orang. Sebab bila orang pinjam barang-barang sukan, saya kena pastikan dia hantar balik barang sukan kepada saya. Tidak jenuh saya nak kutip di padang. Okey, jadi itulah yang saya katakan, kita jangan melihat kepada budak-budak yang hebat saja. Ya, bahkan ketika dalam bengkel di Gunung Jerai weekend yang lepas, saya diberikan peruntukan 10,000 oleh G5 lah. Itu daripada Yayasan Tun Hussein On untuk buat program. Saya bercadang untuk buat satu simposium. Tetapi simposium itu syaratnya budak-budak yang boleh hadir ke simposium itu dia mesti kelas. Sebenarnya tak elok lah saya nak sebut, tapi adik tadi pun sebut. Dia kata kalau bagi telefon ni bagi kelas awal, yang bagi kelas 7. Tapi simposium saya ni untuk budak kelas 7. Budak kelas awal, budak kelas tengah, no way, tak boleh masuk. So saya akan pergi tengok register di sekolah tu, yang kelas 7 yang boleh main simposium ni. Jadi cikgu-cikgu bersedia, cikgu-cikgu untuk membawa budak-budak kelas hujung ke seminar saya. Kalau cikgu tipu, saya suruh cikgu lari 2 kilogram. 2 kilometer sampai hilang 2 kilogram. Kan? Maksudnya saya nak mass participation. Saya tak mau peluang ini hanya diberikan pada budak-budak yang pandai, pada budak-budak yang sederhana. Tapi saya mau juga diberikan kepada budak-budak kelas hujung. Biarlah mai pun nama apa? Nama apa? Tak boleh lah jawab, tak apa lah. Janji dia berani main depan pentas pun pada saya cukup hebat. Tuan-tuan, saya pernah pergi melawat ke sekolah SK Padang Kota. Nama budak ni Acik, saya tak tahu Acik ni kita tahu apa lah ni. Saya tanya cikgu dia, Acik ni kalau dalam kelas nombor berapa? Dia kata nombor 3 ke belakang. Last dia duduk kelas nombor berapa? Kelas belakang tu cikgu. Acik ni kira kalau di sekolah Padang Kota tu ada 60 orang, Acik ni ranking 57, 58, 59, 60. Itu Acik ni. Ada cikgu Padang Kota. Saya rasa dia 6 macam tu kot. Baru-baru ni katanya dia kena parah ke apa dah. Tetapi bila Acik ini diberikan untuk menerangkan kepada saya tentang pembiakan ikan karim, Acik ni dengan hebatnya boleh terang kat saya satu step. Bagaimana ikan tu bertelur, nabuh, agak pinang lah apa semua, dia boleh terang kat saya. Jadi tuan-tuan, sebenarnya budak kita ni ada potensi walaupun dia duduk di hujung. Tetapi kita kenalah cari potensi yang betul kat dia. Kalau suruh Acik ni cerita kat saya macam mana nak buat kek, memang TV kosong lah. Tapi bila Acik ni diberi peluang untuk cerita kat saya benda yang dia suka buat, bela ikan karim, dia TV 5, dia TV 6. Itu PBD tuan-tuan. Jangan tuan-tuan meletakkan budak kelas hujung ni paling tinggi kita boleh bagi TV 3. Berdosa kita tuan-tuan. Sebab tu saya menekankan mass participation. Semua budak ada potensi. Kan? Jadi saya harap ini semua dapat kita laksanakan. Letakkan kita punya persepsi budak kelas hujung ni. Jangan macam dulu-dulu lagi. Negeri lain dia pilih mereka, tapi Perlis ni kita tak mahu. Okey, next. Sangkut. Okey, last kali tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. Perlis ni tuan-tuan, apa semangat dia kepada Malaysia? Harum manis. Apa semangat Perlis pada Malaysia? Padi. Apa semangat Perlis pada Malaysia? Tuan-tuan, hasil per kapita negeri Perlis
Ni bukan saya nak kutuk kerajaan baru ke apa dengan duk report lah. Hasil per kapita negeri Perlis untuk setahun bukan nak bayar gaji kita cikgu yang di federal ni, nak bayar gaji pegawai-pegawai yang jabatan dalam negeri ni pun tak cukup. Kalau tak ada bantuan daripada kerajaan HQ lah tu, kerajaan pusat, ramai ni yang kerja-kerja di Dewan Undangan Negeri pun semua ni tak dapat gaji. Sebab Perlis tak ada pendapatan. So apa sebenarnya ekspor utama Perlis? Kalau tuan-tuan tahu, apa? Bila raya, pasal apa Perlis jam? Bila raya, pasal apa Perlis jam? Bila mengundi tu, pasal apa Perlis jam? Pasal apa? Pasal orang luar, yang duk kerja di luar, orang Perlis balik kan? Itulah dia ekspor utama kita. Sumber manusia yang kita bangunkan di negeri kita, dan kemudian mereka pergi bekerja di luar untuk memakmurkan ekonomi Malaysia. Itu sumbangan kita. So, kalau tanya kita di sini, siapakah sebenarnya penyumbang utama? Siapa? Kita lah. Cikgu. Kita yang duk ajar budak-budak ni jadi pandai, gerak universiti apa? Dia pergi kerja di Penang, dia pergi kerja di KL, dia pergi kerja di Johor Bahru, dia membantu meningkatkan ekonomi Malaysia, dia bayar cukai dan sebagainya. Itu sebenarnya sumber kita. Kan? Jadi that's why cikgu minta tolonglah cikgu. Ya, nak menjadikan Perlis ni lebih baik, maka kita harus membangunkan rakyat Perlis. Membangunkan rakyat Perlis ni bermula daripada apa yang dinyatakan oleh adik-adik tadi. Adakah adik-adik situ main sat naik atas? Adik-adik yang 5 orang tadi main sat naik atas boleh ke? Ada ke? Silakan. Kam termasuk juga apa? Lau apa? Lok bau, lok sau, naik atas. Lok bau, lok sau. Kam. Saya duduk sebelah saya separuh, sebelah kiri separuh, sebelah kanan separuh. Begini. Okay. Lupi. Okey, you boleh pegang baru kakak. Okey tuan-tuan, bersama-sama kita pada hari ini, inilah anak-anak kita. Kita bekerja, kita dapat gaji, kita perlulah memenuhi keperluan mereka. Saya pun dah bercakap, saya dah menunjukkan tadi bahawa kita perlu memenuhi keperluan apa yang mereka minta. Setakat yang kita mampu. So adik-adik, apa yang adik-adik minta tadi, insya-Allah pakcik-pakcik, makcik-makcik semua ni akan cuba memenuhi keperluan itu. Adik minta guna telefon, pakcik bagi tahu dah tadi, boleh guna tapi dengan kawalan. Adik ni minta nak bola rabi, cik ni petang ni pergi hantar 2 biji. Dia nak lebih banyak kualiti, jurulatih yang berkualiti, nak ajak dia. InsyaAllah kita akan usahakan. Adik ni kita dah buat macam-macam lah di sekolah Abi. Buat barber shop, buat kafe, buat apa, supaya mereka ini ada kemahiran kalis masa depan. Adik berdua ni kecil lagi tuan-tuan, dah ada income. Kita itu yang kita nak bagi pada anak-anak kita ni supaya jadi content creator, supaya kecil pun ada income lah. Saya rasa mungkin saya selak income dia lagi banyak pada saya. Adik ni cerita tentang PBD, bagaimana dia nak cikgu-cikgu ni ada integriti, cikgu-cikgu ni adil. Jadi tuan-tuan, macam saya kata tadi, kita suka mengajar, tapi kita kena juga suka kepada anak-anak murid yang kita ajar, supaya kita tahu betul-betul apa keupayaan dia. Ujilah dia dengan kemampuan dia yang sebenar-benarnya. Jangan suruh ikan pergi panjat pokok, confirm dia tipi kosong. Adik ni bercakap tentang bilik kreativiti. Saya dah cerita kat sekolah lah, redesign your space, redesign your space. Ada sekolah buat, ada sekolah tak buat. Tapi cuba tengok sekolah yang buat. Sekolah-sekolah Perlis, sekolah Santan, apa yang berlaku pada mereka? Ujung minggu tuan-tuan, bukan 1-2 sekolah, 3-4 sekolah yang datang melawat. Kan, jadi ini memberikan motivasi yang cukup baik kepada negeri kita. Jadi saya rasa itu saja. So adik-adik semua, terima kasih. Pakcik berjanji depan ni, selagi pakcik jadi pengarah Ikan Perlis, pakcik akan usahakan apa yang adik-adik minta itu tadi. Berikan satu tepuk tangan gemuruh kepada cikgu-cikgu kita. Okey, tangan semua.
Okey, baik. Silakan. Okey, jadi silakan. Jadi itu sajalah apa yang saya cuma nak sampaikan. Peluh cerah ni. Tuan-tuan, saya ingatkan auditorium ni sejuk, rupanya hangat. Saya pun tak tahu lah. Tapi tak apalah tuan-tuan, bertahanlah kita sekejap. Kerana cabaran di luar sana adalah lebih hebat lagi daripada menahan kepanasan di dalam auditorium ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.